Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bincangkan soalan untuk latihan bab 5 iaitu 5.1 dan 5.2 yang cikgu suruh buat sebelum cuti sekolah hari itu. Okey. Jadi soalan 5.1C dia suruh ganti nilai PQR dalam ungkapan yang diberi. Jadi kita gantikan je. Dia bagi kat sini ungkapannya dan kita gantikan nilai PQR dalam setiap ungkapan tu. Okey, sama juga dengan yang nombor D ni. Okey, lepas tu cuba tengok latihan 5.1D. Dia suruh asingkan perkali mengikut kehendak soalan. Okey. Jadi kita tulis dulu soalan bagi apa dekat depan. Mula-mula soalan bagi X, Y kuasa 2 kan. Jadi kita tulis X, Y kuasa 2 ni, lepas tu kita tulis apa yang tak ada dalam perkali tu. Maksudnya kalau kat sini dia bagi soalan ialah negatif 8X, Y kuasa 2 kan. Jadi bila soalan minta X, Y kuasa 2, kita tulis yang ni kat depan. Yang tak ada tu dekat belakang. Jadi inilah jawapan dia. Sama juga dengan soalan B. Dia soalan minta 8XY. Jadi apa perkali untuk 8XY ni? Jadi yang tak ada dalam situ ialah negatif Y kuasa 2. Untuk C, ini jawapan dia negatif 8X, dan untuk D, perkalinya ialah 8Y kuasa 2. Okey, jadi tengok soalan untuk 5.1E. Dia tanya sama ada ungkapan itu adalah sebutan serupa ataupun tidak. Macam mana nak tahu dia adalah sebutan serupa ataupun tak? Dia punya pemboleh ubah mesti semua sama. Okey? Macam ni. Cuba tengok. 5K dan negatif 0.1K. Yang ini K, yang ini pun K. Jadi pemboleh ubah dia sama. Okey, syarat first dia dah penuhi. Jadi kita tengok yang kedua mesti kuasa dia sama. Kalau macam soalan A ni kuasa dia sama. Jadi dia serupa. Kalau yang B ni dia punya pemboleh ubah sama tapi kuasa dia tak sama. Jadi bila kuasa dia tak sama maksudnya dia bukan pemboleh ubah serupa. Okey? Jadi kita tengok yang ini kuasa sama, yang ini kuasa tak sama. Yang ini dia punya turutan tak sama tapi dia punya pemboleh ubah semua sama. Kuasa dia pun sama. Jadi yang ini ialah pemboleh ubah sebutan serupa. Okey? Untuk yang soalan D pula, yang ini AB, yang dekat sini BC. Okey? Dia cakap dia sebutan tidak serupa. Okey, cuba tengok untuk latihan 5.2A. Dia suruh permudahkan ungkapan ni. Okey, jadi syarat yang first, kita mesti darabkan simbol tambah atau tolak tu dengan ungkapan yang seterusnya, ungkapan yang belakang dia. Contohnya macam ni, simbol tambah ni mesti darabkan dengan 5 ni, lepas tu darabkan dengan 9 ni. Okey, sama juga dengan soalan lain. Yang negatif ni mesti darabkan dengan ni, lepas tu darabkan dengan setiap ungkapan. Okey. Jadi bila dah darabkan, kita akan dapat macam ni. Lepas tu kita mesti kumpulkan pemboleh ubah yang sama dekat satu tempat. Jadi ni cikgu kumpulkan X dekat depan, Y dekat belakang. Okey, lepas tu selesaikanlah macam biasa. Okey. Sama juga macam ini. Kalau positif, dia sama, okey. Maksudnya yang ini tetap akan jadi 5, yang ini tetap akan jadi positif 9. Sama juga macam soalan ni. Dia tambah Q tambah negatif 2P tambah PQ. Bila tambahkan dia, simbol dia masih sama. Tapi kalau tolak, macam yang cikgu cakap hari tu, tolak jumpa negatif jumpa positif akan jadi negatif. Okey, tengok ni. Lepas tu negatif jumpa positif dia jadi negatif. Tapi kalau negatif jumpa dengan negatif, dia akan jadi positif. Okey. Yang ini mesti pastikan betul lah. So, bila dah buat yang ini, kita dah darabkan simbol dengan ungkapan yang dekat belakang dia. Barulah boleh kumpulkan. Jadi cikgu kumpulkan AB dekat depan, lepas tu BC, lepas tu yang tak ada pemboleh ubah ni dekat belakang. Okey. Sama juga dengan yang lain. Darabkan dulu simbol ni dengan ungkapan yang belakang ni. Yang ni pun darabkan dengan yang belakang dia. Okey, bila dah darabkan,
Lepas tu barulah kita kumpulkan. Okey. Macam mana nak kumpulkan ni? Tiap kali lepas dah tulis, contohnya cikgu dah tulis 4xy. Jadi ni potong. Lepas tu mana? Kumpulkan lagi xy. Tadi xy kat sini. Okey, yang ni pun potong. Lepas tu buat 5 pula. Buat yang k pula. Okey, ni potong. Buat k. Ini pun k. Dah tulis dah kat sini. Jadi yang tinggal, ni pun k juga. Okey, dah tulis. Jadi yang tinggal ialah negatif 7 je dekat situ. Okey. Okey, samalah dengan soalan yang lain. Ini tips dia ya. Cara penyelesaian. Okey, kita tengok pula 5.2. Oops, cikgu suruh buat 5.2b. Okey. Dia suruh permudahkan setiap yang berikut. Kalau kat sini kita kira je ada berapa kali dia ulang pemboleh ubah tu. Okey, jadi kat sini dia ulang PQ, PQ, PQ. Jadi ada 3 kali. Jadi maksudnya bila kita permudahkan dia akan jadi PQ kuasa 3. Okey. Tapi mesti tulis dalam kurungan je. Sebab kalau tulis PQ kuasa 3 je, nanti orang ingat Q tu yang kuasa 3. Okey. Jadi mesti tulis dalam kurungan, sini kurungan, kuasa 3. Okey, yang B pula 6A tolak 1 darab 6A tolak 1. Jadi kita tahu dia ulang 2 kali, jawapannya ialah 6A tolak 1. Kat luar ni kuasa 2. Okey, sama juga yang ini. Dia sama 8x tambah 3y darab 8x tambah 3y darab 8x tambah 3y. Jadi bila dia ulang 3 kali, kita tulis jawapannya macam ni. Nampak ni dia tulis. Dalam kurungan, ulang 3 kali. Tulislah dalam kurungan kat sini ialah 8x tambah 3y. Kat luar ni 3 kali. Okey. Kuasa 3. Okey. Sekarang cikgu nak bincang 5.2c. Okey. Dia suruh cari hasil darab bagi yang berikut. 3x darab 5x kuasa 3. Ingat je, kalau darab, dia mesti tambah. Kuasa dia ni, kita akan tambahkan. Okey, tengok ni kuasa pemboleh ubah dia sama kan? Ni x, yang ni pun x. Kalau dia tak ada tulis apa-apa dekat sini, maksudnya dia kuasa 1. Okey, maksudnya x kuasa 1, yang ni x kuasa 3. Okey, jadi yang depan ni kita darabkan macam biasa. 3 darab 5 dapat 15. Lepas tu, x ni tulis balik. Jadi kat sini 1 tambah 3. 1 tambah 3 kita akan dapat 4. Okey. Sama juga macam soalan ni. Negatif 4. Mn. M ni kuasa 1. N ni kuasa 1. Darabkan dengan 7M kuasa 2. Jadi yang kita tengok mana pemboleh ubah yang sama. M. Okey. Jadi tu kita biar dulu. Kita darabkan dulu yang depan ni. Nilai nombor ni. Negatif 4 darab 7 dapat negatif 28. Jadi M ni tadi, ni kuasa 1. Yang ni kuasa 2. Jadi 1 tambah 2 kita dapat M kuasa 3. Jadi N ni di kuasa 1 macam biasalah, tulis je balik. Sama macam soalan ni. Okey, tengok. Cikgu buat 2/3 darab 6 dulu. Okey, 2/3 darab 6 kita dapat 4. Lepas tu P. Mana lagi P? P ni kuasa 4. Okey, darabkan dengan yang kat sini P kuasa 1. Jadi, cikgu buat 4 ni tambah 4 tambah 1. Okey. Lepas tu Q kuasa 1, R kuasa 1. Yang ni kita biar je macam biasa sebab dia tak ada darab dengan Q dan juga R. Okey. Okey. Yang nombor 2 pula, dia suruh cari hasil bahagi bagi setiap yang berikut. 8x kuasa 6, y kuasa 4 bahagi dengan 2xy kuasa 3. Okey, cara yang first mesti tulis dalam bentuk pecahan. Okey. Contohnya cikgu buat yang B ni. Cikgu tulis dalam bentuk pecahan. Lepas tu salin balik 4AB kuasa 3. A ni bila dia tak tulis kuasa kat sini, maksudnya dia adalah kuasa 1 ya. Jadi A kuasa 1, B kuasa 3. Okey. Lepas tu bahagi. Bahagi 6, A kuasa 2, B kuasa 1. Okey. Sekarang ni 4 bahagi 6 ni tulislah macam biasa.
4 bahagi 6 kita dapat 2/3. Okey, tu dah selesai. Yang ni dah selesai. Jadi kat sini A kuasa 1, yang ni A kuasa 2. Kita mesti potong yang kuasa 1. Okey? Apa-apa yang kuasa 1 tu kita potong semua. Okey, jadi kat sini kalau bahagi dia mesti tolak. Kuasa dia mesti tolak. Kalau darab tadi kuasa dia tambah kan? Okey, kalau bahagi kuasa dia tolak. Jadi ini bila A kuasa 1 kita dah potong semua. Yang jadi A ni 2 tolak 1. Okey? Jadi bila 2 tolak 1 tinggal A kat bawah kuasa 1. Okey. Yang B pula kita cari mana B kuasa 1. B kuasa 1 yang dekat bawah ni. Okey? Jadi yang kat atas ni tadi B kuasa 3. 3 tolak 1 kita dapat 2. Tengok ni. Macam ni. Ataupun tengok contoh yang cikgu buat ni. 2mn darab 5m kuasa 2 bahagi 3n kuasa 3. Jadi, cikgu buat dulu yang darab soalan ni. Okey, buat dulu yang darab. Tulis dengan darab dekat belah atas. Lepas tu, bahagi dekat belah bawah. Okey, darab dekat belah atas. Jadi, 2 darab 5 dapat 10. Ni m kuasa 1, n kuasa 1 darab dengan m kuasa 2. Jadi, kat sini yang sama ialah m dan juga m yang ni. Jadi, m 1 tambah 2. Okey, jadi dapat yang ni. Satu n ni tulis balik. N kuasa 1 lah. Parkan dengan 3n kuasa 3. Lepas tu, m ni dah settle. Tinggal n kan. Jadi kita tengok mana n yang kuasa 1. N yang kuasa 1 ialah yang ni. Jadi, ni potong semua. Maksudnya kita dah habiskan lah ni. Jadi, yang kat sini tadi 3. 3 tolak 1 tinggal 2. Okey, macam tu caranya. Yang ni pula. Soalan bagi 6xy bahagi 20px squared. Px kuasa 2 darab negatif 5p kuasa 6y. Okey, jadi tulis dulu yang darab dekat belah atas, lepas tu baru bahagi. Jadi darab 6xy darab negatif 5p kuasa 6y. Okey, cek tulis yang darab dekat belah atas, bahagikan dengan yang ni. Jadi selesaikan yang darab, 6 darab negatif 5 dapat negatif 30. XY kat sini ada X? Tak ada kan? Ada Y sahaja. Jadi X ni salin balik. Y ni 1 tambah 1. Jadi 2. Okey, kalau darab dia mesti tambah. Kuasanya mesti tambah. Okey. Lepas tu Y ni dah salin balik. X ni dah salin balik. P ni salin balik. 6. Okey. Lepas tu ni 20P kuasa 1 X kuasa 2. Jadi kita akan dapat kat sini, tengok mana yang 1. Kat sini ialah P. P kuasa 1 kan. Jadi kat sini tadi cikgu dapat P kuasa 6. Bila ini dah buang, kita bahagikan, dia mesti tolak. Okey. Jadi P 6 tolak 1, kita dapat 5. Yang ni pula X. Yang atas ada X tadi. Jadi kita cari mana satu X kuasa 1. Jadi yang ni ialah X kuasa 1. So, ini dah potong habis lah. Dia dah tak ada. Jadi, ni X 2 tolak 1. 2 tolak 1 dapat X kuasa 1. Okey, macam ni. Mesti selesaikan je. Ni 30/20 kan. Jadi, cikgu dapat 3/2. Okey. Jadi, senang je yang kalau darab, dia punya kuasa untuk pemboleh ubah yang sama mesti tambahkan. Tapi kalau bahagi, kuasa untuk pemboleh ubah yang sama mesti tolakkan. Yang besar tolak kecil lah macam biasa. Okey. Tengok dekat sini. Ini P kuasa 5, R kuasa 1. Ni P kuasa 1, Q kuasa 1. Jadi cari antara, mula-mula tengok dulu pemboleh ubah yang sama. Yang sama ialah P. Okey, mula-mula cikgu tengok P dulu. Jadi cari yang kuasa 1. Yang kuasa 1 ialah yang bawah ni. Okey. Bila ni dah potong, dah buang. Jadi ni mesti tolak P. 5 tolak 1, kita dapat 4. Okey. Okey, jadi P ni ada settle lah. Tinggal 4 dekat belah atas. Sebab bawah ni kita dah potong. Q ni pula. Q, dekat atas ada tak Q? Tak ada. Okey, bila tak ada, kita biarkan je. Sama juga macam R. R ni dekat belah bawah tak ada R. Jadi kita tak payah tolak lah. So, R ni biar macam biasa, Q ni pun biar je. Okey.
Okey, jadi setakat kelas hari ni tu je yang cikgu nak bincangkan. Barang soalan boleh komen dekat bawah lah. Okey, terima kasih.